Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab qalat hayt lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Sadaqallahul azim. Dan ketika Yusuf AS sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya, dan perempuan itu pun menutup pintu, marilah kemari, aku bersedia untukmu. Yusuf AS menjawab, aku berlindung dengan Allah dari perbuatan yang keji itu. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharakanku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Sadaqallahul azim. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat yang ke-22 dan ayat ke-23. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita membaca tafsir surah Yusuf. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang lepas, yang semalam, kita ada bincang ayat yang ke-21 dari surah Yusuf. Surah 21, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang bagaimana Yusuf AS telah dijual di Mesir. Dan ada orang daripada Mesir telah membeli Yusuf AS, dan orang itu kita dah sebutlah ada beberapa penafsiran dari kalangan ulama-ulama tafsir. Siapakah orang tersebut? Nama dia apa? Ada sebut nama Fatifar, ada nama Itfir, dan ada orang kata namanya Qitfir. Dan ana lebih selesa menggunakan kalimah Futifar lah. Dan dia adalah pembesar Mesir. Dia adalah gubernur Mesir, dan ada raja lah di atas dia. Dan raja tu last sekali beriman juga dengan Nabi Yusuf AS. Dan kemudian daripada kematian raja itu lahir raja yang sambung itu namanya Qambus bin Mus'ab. Dan dia tu diajak juga oleh Yusuf AS supaya beriman dengan Allah SWT, tapi tetap tidak mahu beriman. Jadi cerita dia, Futifar telah membeli Yusuf AS. Dan apabila dia beli, dia memberitahu kepada isteri dia, isteri dia yang kita sebut sebagai Zulaikha. Sebutan yang betulnya menurut menurut tafsir Al-Manar, Imam Rashid Ridha. Rashid Ridha dia kata dalam tafsir dia kata bacaan dia bukan Zulaikha, bacaan yang tepat adalah Zalikha. Tapi kita orang Melayu lebih selesalah disebut sebagai Zulaikha, dan itulah biasa-biasa ustaz kita duk ceramah pun. Tak apalah. Jadi Futifar ni bagi tahu kepada Zulaikha, pada isterinya, dia kata kepada dia, akrimi mathwahu, muliakan kedudukan Yusuf AS, dan mudah-mudahan Yusuf AS ni dapat memberi manfaat kepada kita, dan satu lagi, paling tidak pun kita boleh ambil dia sebagai anak angkat. Dan Allah Subhanahu wa taala kata itulah cara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketetapan kepada Yusuf AS. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Yusuf AS ni ta'wil. Kita sebut ini dimasukkan dengan makanna tu, ketetapan di sini ni merujuk pada kerajaan. Di sana ada beberapa tafsiran, tapi tafsiran yang paling tepat adalah merujuk pada kerajaan, kerana penggunaan kalimah makanna ni dalam Al-Quran semua konsisten merujuk pada kerajaan. Lepas tu mengajar ta'wilul ahadith,
Yang kita dah sebut ta'wil ahadis ni kebanyakannya ditafsirkan sebagai ta'wil mimpi, dan kita nyatakan itu salah satu bentuk yang dimaksudkan dengan ta'wilul ahadis. Di sana ada lagi yang lain yang dimaksudkan dengan ta'wilul ahadis, iaitu mengetahui hakikat sesuatu realiti. Yang keduanya, dia mesti mengetahui implikasi terhadap satu perbuatan. Yang tu yang dikatakan ta'wilul ahadis, dan benda tu telah diajar oleh Allah Ta'ala kepada Yusuf AS. Dan Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala semua urusan ni di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kebanyakan manusia tak tahulah. Okey, kita dah bincang dalam perbincangan kita yang semalam berkenaan dengan ayat 21 daripada surah Yusuf AS. Baik. Pada malam ni kita nak masuk ayat yang ke-22. Kalau boleh lajak ke 23, insya-Allah kita akan usaha juga lajak sampai ayat 23. Pada ayat 21, Allah Subhanahu Wa Taala telah gambarkan bagaimana pertemuan di antara Yusuf dan Zulaikha tu berlaku. Iaitu dibeli oleh suami, Yusuf AS dibeli oleh suaminya. Lepas tu Futifar, dan Futifar ni telah memberikan hadiah Yusuf ni kepada isterinya nama Zulaikha. Masa di situlah permulaan pertemuan yang berlaku di antara Yusuf AS dengan Zulaikha. Baik. Ayat yang kita nak bincang ni pula cerita tentang Yusuf AS dah jadi dewasa. Bila dewasa, lepas tu nak digodakan pula oleh Zulaikha. Masa kecil tu dia tak goda lah sebab budak tu kecil lagi. Tapi rupa-rupanya besar, isteri ni, isteri pada Zulaikha, isteri pada Futifar ni yang nama Zulaikha ni, dia berkenan dengan Yusuf AS, dan situ tu dia goda Yusuf AS untuk ajak berzina. Type satu. Yang kedua, hubungan di antara ayat 21 dengan 22 dan 23 ni pula adalah pada ayat 21, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya Allah telah berikan kepada Yusuf AS ni dua perkara. Yang pertamanya adalah Allah Ta'ala telah memberikan kedudukan kepada Yusuf AS. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala telah ajarkan kepada Yusuf AS ni ta'wilul ahadis. Makanya bila kita masuk ayat 21, ayat 22, 23 ni, di sinilah permulaan bagi perincian dua perkara tadi. Allah Ta'ala nak perincikan apa yang dimaksudkan dengan memberi kedudukan, dan yang keduanya Allah Ta'ala perincikan berkenaan dengan apa itu yang dimaksudkan dengan mengajar ta'wilul ahadis. Perincian tu kita nak masuk pada ayat 22 dan ayat yang ke-23. Baik. Kita tengok tafsiran ayat. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Walamma balagha ashuddah atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin." Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ketika mana telah sampai ashuddah, ketika mana Yusuf AS sudah sampai asyuddah, yang ana terjemah sebagai umur matang. Bila sampai umur matang, atainahu hukman wa ilma, maka kami berikan kepada Yusuf AS ni hikmah, ilman. Beri hikmah satu, yang kedua dia bagi ilmu kepada Yusuf AS. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Gitu. Baik. Kaedah yang kita kena ingatlah, sesuatu benda ni Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni Allah Taala dia memberi satu keistimewaan, memberi dua keistimewaan kepada Yusuf AS, iaitu Allah Taala memberikan kepada ni, yang pertama adalah hikmah, yang keduanya adalah ilmu. Dan Allah Taala bagi ni hasil daripada dia telah melakukan kebaikan. Dan beri kebaikan satu. Bila dia telah melakukan banyak kebaikan, Yusuf AS ni didatang berbagai-bagai ujian ditimpakan kepada dia. Dia boleh berhadapan dengan ujian tu dengan baik. Lepas tu, bila dia berhadapan dengan ujian tu dengan baik, makanya dia mendapat gelaran Al-Muhsinin, di antara orang-orang yang dikatakan melakukan kebaikan. Dan masa tu dia masih muda. Lepas tu, bila sampai satu ketika yang dia ni dah sampai asyuddah, umur matang, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia dua perkara. Yang pertama, Allah Taala bagi hikmah. Satu lagi, Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Allah Ta'ala bagi hikmah dan juga ilmu. Dia memang dah Allah Ta'ala nak bagi ni, dia mesti ada asbab sebelum tu. Serupalah macam kita. Sebagai contoh, selalunya majikan ni bila dia nak terima kita sebagai kerja, dia bukan semata-mata dia tanya pada kita dari sudut kelayakan. Tetapi dia tanya satu lagi, iaitu tanya tentang pengalaman. Pengalaman hidup kita macam mana, pengalaman bekerja macam mana. Dia tanya. Dia sampai tengok kelayakan. Kelayakan tu dengan sijilnya, zaman kita belajarnya, terlibat dengan persatuannya, macam-macam lah. Dia bagi tanya, dalam masa yang sama dia akan tanya satu lagi, pengalaman bekerja. Itu kalau sebagai majikan dengan kita yang nak bekerja dengan satu syarikat. Ada satu lagi tajuk adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi satu jawatan besar kepada Yusuf AS yang disebut sebagai jawatan Nabi. Makanya sebelum Allah Ta'ala nak bagi tu, Allah Ta'ala akan bagi test dulu beberapa perkara yang dia kepada Yusuf AS, apakah dia boleh berhadapan ataupun tidak. Tiba-tiba Yusuf AS boleh berhadapan dengan segala ujian itu. Bila dia boleh berhadapan dengan segala ujian itu, maka dia dipanggil sebagai Al-Muhsinin.
di antara orang-orang yang disebut sebagai orang yang melakukan kebaikan. Tambah pula umur dia matang. Jadi matang dengan muhsinin ni macam orang ada kelayakan dan satu lagi ada pengalaman. Dia ada dua perkara tu, maka layaklah nak dijadikan sebagai Nabi. Bila jadi Nabi, Allah Ta'ala bagi dua perkara lah. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi hikmah. Dan satu lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi, Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia. Taib. Yang pertama, yang kita nak kupas daripada ayat ni, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita nak kupas daripada ayat ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala guna kalimah asyuddah. Asyuddah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walamma balagha asyuddah. Ketika mana telah sampailah asyuddah ni, ana terjemah umur matang. Kalau kita buka dalam terjemahan Firman Ar-Rahman ni, dia terjemah sebagai, sekejap kita tengok. Dalam Firman Ar-Rahman, dia terjemah sebagai peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya. Itu terjemahan di sinilah. Ana selesa terjemah sebagai umur matang. Taib. Sebenarnya kalimah asyuddah daripada kalimah syiddah. Syiddah ni kuat. Kuat. Dia sesuatu kekuatan yang bermula, yang bersifat sikit demi sikit. Itu panggil syiddah. Dia lembut. Lepas tu makin lama, dia kuat. Dia panggil syiddah. Jadi, asyuddah ni maksudnya dia ada proses sebelum tu. Proses daripada sudut ujian, pengalaman, tekanan, penghinaan daripada orang, macam mana dia sabar, macam mana dia boleh berhadapan dengan ujian itu dengan baik. Jadi dia hadapi tu. Jadi bila berhadapan itulah dipanggil sebagai syiddah, asyuddah. Asal kalimah asyuddah tu adalah syiddah. Syiddah tu di makna keras, ketat. Keras, ketat, kukuh, ia belaka lah tu. Tapi syiddah ni, sifat dia adalah sesuatu yang ketat, tapi dia bermula daripada proses. Dia ada proses kat situ. Dia bukan tiba-tiba jadi kuat. Maka serupa juga, bila kita sebut dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sebut, walamma balagha asyuddah. Ketika mana telah sampailah kepada Yusuf AS ni, asyuddah. Jadi bila kita sebut asyuddah ni, kita terus faham. Apa makna asyuddah? Asyuddah ni adalah dia satu yang mantap, dia kukuh, kuat. Tetapi dia ada proses daripada awal lagi. Dia bukan automatik terus kukuh. Dia adalah lembut juga. Tapi ada proses lama-lama jadi kuat. Itu terpanggil asyuddah. Begitu. Type. Kalau kuat daripada asal tu kuat, dia panggil qaswah. Qaswah macam batu tu kan. Batu tu daripada awal lagi dia keras. Itu dia panggil qaswah. Satu lagi syuddah. Syiddah. Asyuddah, syiddah. Dia daripada lembut, ada proses untuk menjadi kuat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat ni, walamma balagha asyuddah. Ketika mana sampailah kepada Yusuf AS ni, asyuddah. Jadi dia ada proses kat situ, maka jadi kuat. Yang ana terjemah sebagai umur matang. Begitu, asyuddah. Jadi, apa makna asyuddah dari sudut penafsiran ayat ni? Maksudnya, Yusuf AS ni, dia ada cara berfikir dia dah mantap. Cara mengurus emosi dia juga mantap. Dan juga tubuh badan dia pun kukuh. Sadar, badan dia sedap. Padan lah dengan handsome. Orang handsome ni selalu badan dia sedap. Kan? Badan kecil macam Ana ni orang tak panggil handsome. Ataupun badan tu dia boroi. Itu tak handsome. Ada orang handsome ni, dia badan dia tak boroi. Dia perut dia tu biasa tu kan. Ada six packs pula sebagai contoh. Lepas tu dia punya bahu dia besar. Jadi ada kekuatan pada badan Yusuf AS. Satu. Bukan sekadar tu, dia ada cara berfikir pula. Yusuf AS tu ada cara berfikir. Dia ada proses cara berfikir daripada dia budak sampai dia dewasa tu kan. Begitu juga cara dia urus emosi. Macam mana dia ketakutan, macam mana dia marah, macam mana dia sayang. Benda tu ada berlaku dalam jiwa Nabi Yusuf AS. Jadi gabungan di antara tiga perkara tu menjadi kuat, maka itu dipanggil sebagai walamma balagha asyuddah. Ketika mana Yusuf AS itu telah sampai kepada asyuddah. Gitu. Itu satu. Ada ulama lain, contoh macam Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia ditafsirkan dan dimasukkan asyuddah di sini adalah Yusuf AS berjaya berhadapan dengan ujian. Itu maksud dia. Itu ada satu tafsiran lain. Imam Fakhruddin Ar-Razi lah. Dia kata yang dimasukkan dengan masukkan asyuddah ni, maksudnya dia tu bila ujian yang diberikan Allah Ta'ala kepada dia, dia boleh berhadapan dengan baik. Dia berjaya hadapi semua dengan ujian itu, maka dia sampai kepada satu tajuk, dia panggil asyuddah. Begitu. Dan ada pula tafsiran lain, yang ni disebut oleh Imam Al-Qurtubi pula. Dia kata dia masukkan asyuddah di sini adalah dia berakhir tahap remaja dia menuju kepada tahap kedewasaannya. Maka di situlah ada orang bahas, ulama bahas pula, ketika itu umur Yusuf berapa? Sebab dikatakan balagha asyuddah sampai umur matang tu, persoalannya umur tu berapa? Di sini banyak penafsiran. Ada ulama kata, macam Ibn Abbas kata ketika itu umur dia 33 tahun. Maksudnya 33 tahun tu boleh dikatakan itulah permulaan bagi kedewasaan. Satu. Ada pula Ikrimah contoh, dia menafsirkan yang dimasukkan dengan asyuddah di sini ketika umur 18 tahun. Muda sikit lagi lah.
Kan? Yang tu macam cerita masa Yusuf AS dicampak dalam telaga hari tu yang kita dah bincangkan. Satu. Ada pula Al-Hasan Al-Basri pula, dia menafsirkan, dia masukkan balagha asyuddah ni sampai umur matang ni adalah berumur 40 tahun. Dan pandangan yang kata 40 tahun ni lebih kuat lah. Lebih kukuh. Sebab dikatakan para nabi ni banyak je menjadi nabi dalam umur baya-baya tu. Baya-baya 40, 39, baya-baya itulah. Dan mereka berhadapan dengan ujian-ujian yang begitu kuat. Makanya mereka berhadapan dengan ujian itu dan mereka berjaya berhadapan dengan ujian tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lantik mereka sebagai nabi. Jadi nabi ni tidak diberikan kepada budak-budak. Ya, kita dah bincang itulah. Kita dah bincang dalam ayat keberapa itu. Yang masa Yusuf AS dicampak dalam telaga. Wa auhayna ilaihi. Allah Ta'ala kata, kami telah mewahyukan kepadanya. Dan ketika itu umur dia baru belasan tahun. Dan kita dah sebut macam mana perbahasan ulama yang menyatakan wahyu di situ bukan bermakna wahyu melalui Jibril AS, tetapi wahyu itu adalah ilham. Kita dah bahaslah perbincangan panjang lebar dalam kuliah kita yang lepas. Sebab Nabi-Nabi itu tidak diberikan kepada kanak-kanak. Nabi itu diberikan kepada orang yang sudah dewasa. Begitu. Ada orang angkut lah tu Nabi Zakaria, Nabi Yahya AS masa dia kanak-kanak, Nabi Isa AS dia masih remaja. Itu semua datang daripada riwayat Al-Israiliyat. Jadi bila riwayat Israiliyat dia tak kukuh untuk kita jadikan sebagai sandaran. Tak apa. Jadi itu yang dimasukkan dengan asyuddah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walamma balagha asyuddah. Dan ketika mana Yusuf AS dah sampai kepada asyuddahu, umur matang. Yang Anas secara peribadi lebih bersetuju pengujahan yang mengatakan 40 tahun. Sebab ada beberapa hadis Nabi SAW, Nabi menggambarkan kematangan itu yang dikatakan umur 40 tahun. Dia 20 tahun tu dah matang sebenarnya. Tapi matang 25 tahun dengan matang 40 tahun tak sama. Matang 40 tahun dengan matang 20 tahun dia lain. 25 ni dia matang tapi pengalaman tak banyak lagi. Tapi bila 40 tahun, dia bukan sekadar matang biasa tapi pengalaman dia banyak. Jadi pengalaman yang banyak itu menyebabkan dia dilantik menjadi Nabi. Begitu. Lepas tu Allah Ta'ala kata walamma balagha asyuddah, dan ketika mana telah sampailah Yusuf AS itu kepada asyuddahu, umur matang, kata Allah, ataina hukman wa ilma, kami telah memberikan kepadanya, pada Yusuf AS, hukman, hikmah, ilman dan juga ilmu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kami berikan, maksudnya ilmu dan hikmah ni dia bukan benda yang kita boleh belajar, tak. Dia hatta ilmu tu sendiri walaupun nampak kita belajar, tapi kadang-kadang yang boleh menyebabkan kita faham ilmu, yang boleh menyebabkan kita boleh menguasai ilmu, yang boleh menyebabkan kita boleh hafal ilmu, itu tu semua tu daripada anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena ingat, kita menghafal itu sendiri tu, hafal tu sendiri itu pun Allah Taala bagi kita boleh mengingat. Kalau Allah Taala, berapa ramai orang yang belajar kuat tapi hafal tak ingat, berlambak. Jadi kita kena faham di situ ilmu dan hikmah dia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apatah lagi apabila melibatkan ilmu dan hikmah diberikan kepada para nabi, lagi-lagilah ia adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia Allah Ta'ala ni nyatakan bahawasanya Nabi tu, yang kata Nabi Yusuf AS ni, Allah Ta'ala bagi hikmah dan ilmu. Sebenarnya ilmu, hikmah dan ilmu ni bukan pada Nabi Yusuf AS je. Allah Ta'ala bagi juga pada Nabi-Nabi lain. Termasuklah pada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita baca Quran. Contoh dalam ayat yang lain. Doa Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS supaya datangkan zuriat mereka seorang Nabi yang merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW ni dalam doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail AS? Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Membaca ayat-ayat Allah SWT. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Mengajar kitab wal hikmah dan juga hikmah. Wa yuzakihim dan juga proses pembersihan jiwa. Maksudnya yang dikatakan ilmu dan hikmah ni, dua perkara tu dia mesti ada kepada para nabi. Begitu. Dua perkara ni penting. Dia tak boleh satu saja ada, hikmah saja ada, ilmu tak ada, ataupun ada ilmu tak ada hikmah. Dia tak boleh. Itu tak sempurna bagi seorang nabi. Seorang nabi ni mesti ada dua perkara. Sebab itu kalau kita belajar dalam ilmu akidah tu, disebut nabi tu apa? Dia mana sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dia ada fatonah kat situ. Dia ada sidik, amanah, sidik. Dia mesti benar. Ilmu dia dapat tu ilmu benar. Ilmu dia sampaikan, tabligh itu adalah ilmu yang benar. Tabligh, lepas tu sidik, amanah, tabligh, menyampaikan. Dia ada fatonah satu lagi, ada hikmah, kebijaksanaan. Itu ciri bagi Nabi. Jadi bila kita sebut bijak, jadi satu lagi pandai. Kita lah dalam terma Melayu sendiri, kita ada dua perkara penting. Yang pertama dia panggil bijak, satu lagi dia panggil pandai. Orang pandai dengan orang bijak dua benda berbeza. Ada orang ni dia pandai tapi tak bijak. Ada. Kalau belajar ni, segala kitab dia boleh hafal. Pandai. Segala kitab boleh hafal, tak ada masalah.
Kan? Ada orang belajar pondok. Lama dia belajar. Allah Ta'ala bagi anugerah kepada dia pandai mengaji. Maksud dia segala kitab dia hafal. Kalau tanya matan, dia boleh baca matan. Dia hafal Quran. Bila tanya ayat mana, dia boleh sambung ayat. Tanya hadis, dia boleh sebut hadis kat mana. Ramai orang macam tu. Tetapi bila timbul, bila tanya hukum fiqah yang ada dalam kitab, dia boleh baca matan. Apa hukum ni? Oh, yang ada dalam kitab, gini. Tiba-tiba datang isu moden. Isu contemporary sebagai contoh. Bank sebagai contoh. Isu perbankan. Bank ni macam mana hukum? Dia tak boleh nak jawab. Padahal kitab dia hafal. Hukum-hukum yang ada sistem mudharabahnya, sistem musyarakahnya, sistem muadak macam-macam nama lah kan. Wadi'ah tak wadi'ah tu yang ada dalam kitab fiqah tu dia hafal segala matan, definisi daripada kitab mana, semua dia hafal. Tetapi bila orang timbulkan, macam mana kita nak bahas dalam isu bank, dia nak adapt tu tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada pandai tapi dia tidak ada kebijaksanaan. Dua perkara ni dia kena ada. Dia kena ada pandai, lepas tu dia kena ada bijak. Inilah beza di antara orang belajar hadis, orang belajar tafsir dengan orang belajar fiqah. Ada orang ni Syekh, dia kadang-kadang dia hadis dia hafal, tetapi dia tidak faqih. Hadis memang hafal. Di kalangan perawi-perawi hadis dulu pun ada yang pakar hadis. Riwayat dia cukup mantap. Dia boleh cerita sanad, matan, semua hebat. Tetapi dia tidak faqih. Sebab tu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia sendiri tidak akan menerima sesuatu riwayat hadis bil makna jika perawi itu adalah orang yang tidak faqih. Itu Imam Abu Hanifah. Ada seorang nama Syu'bah bin Al-Hajjaj kalau tak silap mana. Dia tu adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadis bil makna, walaupun dia tu Amirul Mukminin fil ilmi hadis. Dia tu Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, kan? Kita ni kalau baca orang sebut Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, maksudnya dia pakar sungguh lah dalam ilmu hadis. Macam Imam Al-Bukhari tu kan, itu Amirul Mukminin dalam hadis belaka lah tu. Dia dah pakar dalam bidang hadis Nabi SAW. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Syu'bah itu sendiri kadang-kadang tidak diterima oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa tidak diterima? Sebab bila hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah itu selalunya bersifat bimakna, bukan bilafzi, bukan dengan lafaz yang ambil daripada Nabi, tapi dengan pemaknaan dia. Lepas tu apa masalah kalau dia riwayat sedangkan dia ni okey? Jawapan ni sebab dia tidak faqih. Sebab itu dia kena beza di antara orang yang alim hadis, kadang-kadang dia tak faqih. Ada orang tu dia mahir dua-dua, tu alhamdulillah lah, banyaklah begitu. Antaranya Imam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari tu boleh dikatakan dia alim hadis dan dia faqih. Dari Imam Bukhari. Sehingga kan ada sebilangan mengatakan dia tu sudah jadi mujtahid mutlak pun ada. Ada orang mendakwa dia begitulah. Yang tu tak apalah, itu timbul perbahasan dalam ilmu hadis Nabi SAW. Jadi kita nak ceritanya, di situ dia ada dua perkara penting sebenarnya. Yang pertama dia panggil pandai, satu lagi dia panggil bijak. Dua perkara tu kena gabung. Bila seseorang itu ada dua perkara tu, dia boleh bahas hadis, lepas tu dia tahu macam mana nak adapt dalam kerangka fiqah. Yang itulah jadi macam mujtahid mutlak. Al-Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki apa tu. Hafalan dia orang bagus sebab dia orang pandai. Macam Imam Syafi'i, hafalan dia bagus, dia orang pandai. Lepas tu bila tanya hukum fiqah dia boleh jawab. Dia tahu macam mana nak hurai balik pemaknaan terhadap hadis, macam mana nak adapt dalam isu-isu semasa. Yang tu dia panggil ada kebijaksanaan. Jadi kalau kita nak nilai kepada manusia biasa pun nak jadikan sebagai hebat, perlu ada dua perkara. Bayangkan kalau orang tu nak jadi Nabi. Bayangkan Rasul. Maka Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan ada dua perkara. Yang pertama adalah hikmah, satu lagi adalah ilmu. Persoalannya apa makna hikmah? Itu satu persoalan. Hikmah ni banyak pelbagai tafsiran ulama. Kalau kita buka kitab tafsir pun macam-macam ulama tafsirkan mana hikmah. Ada pertama ditafsirkan hikmah dia adalah kefahaman, iaitu daripada sudut akal yang matang. Maksudnya dia faham tu betul-betul. Sini, dia faham kat sini, akal maksudnya kalau mantik tu dia tahu ini bawah kategori apa, qadiyah muqaddimah sughra ke, muqaddimah kubra ke, natijah ke, ini qadiyah apa ni, qadiyah muttasilah ke, qadiyah munfasilah ke, kan? Dia adalah teori-teori ilmu mantik, dia tahu tu, mantik tu, logik tu dia ada. Bila dia ada penguasaan itu, maka dipanggil sebagai hikmah. Ada tafsir lagu tu. Ada pula sebilangan ulama lain menafsirkan, jadi katakan hikmah itu adalah seseorang itu sudah menguasai kefahaman daripada empat perkara unsur yang wujud dalam diri dia dalam pemahaman. Yang pertama adalah akal yang cerdas, yang kedua jiwa, yang ketiga emosi, yang keempat adalah empirical. Dia ada kemahaman empirical. Dan benda ni adalah pada Yusuf AS. Apa akal dia? Bijak. Ada kebijaksanaan. Dia baca, dia boleh menilai. Ada satu lagi jiwa. Sebab ada orang ni dia mahir akal tapi jiwa dia tak mahir. Ada. Macam contoh orang belajar ilmu kalam, tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kenal Allah menggunakan akal. Maka orang belajar ilmu kalam. Macam dalam ilmu kalam, dia bahaslah al-wujud. Wujud tu mana apa? Dia bahas panjang lah. Lepas tu kontradik tak dengan al-adam. Apa makna al-adam?
Kan? Apa makna al-adam dengan satu lagi al-la wujud. Dia bahas itulah ilmu kalam. Dia debat panjang lebar. Dia bahas tentang Allah Ta'ala maha melihat. Dia boleh bahas panjang lebar. Dengan logik, dengan hujah. Kalau sekiranya orang pergi iskal, orang pergi tanya soalan, dia boleh jawab. Kalau orang pergi serang idea dia boleh jawab serangan idea itu. Maksudnya, dia boleh memahami Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan akal. Allah Ta'ala maha melihat. Dia boleh bahas, tak ada masalah. Tetapi bila tiba-tiba orang minta rasuah, dia boleh bagi rasuah. Ataupun bila dia susah, dia boleh minta rasuah. Apakah semasa dia berinteraksi dengan rasuah, ketika itu dia tak tahu yang Allah Ta'ala maha melihat? Dia tahu. Tapi macam mana dia tahu dia boleh terlibat? Maksudnya, dia ada kekuatan akal, tetapi dia tidak ada kekuatan jiwa dalam memahami Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, yang dikatakan orang yang ada hikmah itu, dia ada kekuatan akal dan ada pemahaman jiwa. Kalau orang belajar ilmu Islam ni, jiwa ni adalah dia kena menguasai ilmu tasawuf tu lah. Dia rasa bertuhan tu. Cukup ke? Tak. Dia ada pula yang ketiga. Emosi dia baik. Dia faham marah, benci. Macam mana marah melampau, macam mana yang kurang marah. Benci sangat yang dibenarkan, benci yang tidak dibenarkan. Dia tahu kategori-kategori itu. Lepas tu, dia bukan sekadar 3, ada satu lagi keempat. Dia mesti faham empirical. Secara empirical ni dia faham. Empirical ni, macam contoh, memahami realiti politik. Contoh, itu empirical. Kan? Kita ni bila terlibat dengan politik, hari-hari terlibat, kita faham permainan politik. Macam mana liciknya orang politik bermain. Jadi, bila orang politik bercakap, kita tahu macam mana nak address. Yang tu, kemahiran empirical. Jadi 4 perkara ni kalau ada, maka orang itu dipanggil sebagai al-hikmah. Jadi ada ulama menafsirkan yang dikatakan hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada Yusuf AS adalah Yusuf AS itu ada 4 perkara tadi. Iaitu kemahiran akli, kemahiran spiritual jiwa, kemahiran daripada sudut emosi, yang ketiga kemahiran daripada sudut empirical. Itu ada pada Yusuf AS. 2. Ada pula sebilangan ulama lain tafsirkan, ini ditafsirkan oleh Rashid Ridha. Dia kata yang dikatakan hikmah yang ada pada Yusuf AS itu ungkapan katanya tepat. Ungkapan katanya tepat. Okey, kita buat misal contoh. Macam mana dikatakan ungkapan kata tu tepat? Kita ni kadang-kadang kita ada dengar satu terma idealisme. Kalau orang tanya kita, idealisme itu bahasa apa? Berakar kata daripada bahasa Inggeris. Idealism kan? Okey, kita nak terjemahkan kalimah idealism itu ke dalam bahasa Melayu. Apa dia terjemahan yang paling tepat? Tak ada. Kita tak tahu. Kalau tanya macam mana nak tahu? Orang mula-mula tanya apa makna idealisme? Anda pun fikir apa? Anda cuma fikrah. Bagi orang yang memahami pemaknaan bagi idealisme itu, kalimah idealisme itu, dia akan kata fikrah itu macam betul tapi macam tak tepat lagi. Ada lompong lagi, rasa macam ada kurang lagi. Apalah tu idealisme? Fikrah contoh satu. Apa lagi? Pemikiran. Orang pergi tafsir sebagai pemikiran. Kita rasa betul dah tapi kurang lagi. Maksudnya kita tu nak menterjemah itu, kita tak ada ungkap kata yang tepat. Tiba-tiba ada seorang tokoh dekat Malaysia. Nama dia Syed Hussein Alatas. Syed Hussein Alatas. Bukan Syed Hussein Alatas yang duduk kat Jaya Baik tu, bukan. Syed Hussein Alatas ni abang kepada Syed Nuqib Alatas. Dia pergi terjemahkan kalimah idealisme itu dalam bahasa Melayu sebagai citra sempurna. Jadi bila kita dengar, kita, sedapnya. Itu dia katakan ungkapan kata yang tepat itu. Maksudnya, Syed Hussein Alatas tu, dia ada hikmah tu. Sebab dia berjaya mengungkapkan kata dengan tepat. Yang tu dia katakan sebagai hikmah. Itu ada antara tafsiran lah. Mana hikmah ni buat oleh ulama'. Ada sebilangan ulama' yang lain pula menafsirkan yang dikatakan hikmah di sini adalah dia berjaya mengawal hawa nafsu. Jadi, kalau ada sebarang unsur-unsur yang boleh menyebabkan dia boleh melakukan perkara-perkara yang terlibat dengan hawa nafsu, dia boleh kawal. Dia boleh kawal. Yang tu dikatakan sebagai hikmah jugalah. Ada tafsir lagu tu. Dan Ibn Sina pula. Apa penafsiran Ibn Sina terhadap hikmah? Ibn Sina mengatakan hikmah itu adalah orang yang boleh memahami 2 perkara. Yang pertama adalah memahami apa itu kebaikan. Yang kedua adalah orang itu boleh memahami apa itu kebenaran. Bila sebut kebenaran, dia melibatkan kepada metafizika. Allah Ta'ala tu ada ke tidak? Ada. Macam mana Allah SWT? Dia boleh faham. Dia faham tu. Dia faham tu bukan sekadar faham dekat sini, dia faham sekali dengan jiwa. Bukan sekadar kejiwaan spiritual, tapi dia boleh faham juga dengan emosi dia. Dia boleh faham. Jadi dia faham kebenaran tu. Benda metafizika tu. Satu lagi melibatkan kepada kebaikan. Bila sebut kebaikan ni, amalan perbuatan. Ni, kalau kita berdiri di tengah jalan pada pukul 3 pagi, baik ke tak baik? Kita berdiri pada pukul 6 pagi, baik ke tak baik? Kita penilaian baik ke tidak? Bila kita melintas jalan, spek mata kita jatuh, lori pun lalu. Ketika itu macam mana kita buat keputusan yang baik?
Apakah kita nak biar lori lalu dulu ke, ataupun kita nak bagi ataupun kita pergi ambil spek dulu. Satu soalan. Kita ada penilaian yang baik pada ketika itu, iaitu melibatkan kepada hikmah. Itu kata Imam Ibn Sina. Baik. Walau bagaimanapun, tafsiran yang paling tepat terhadap makna hikmah di sini adalah kenabian. Tafsiran yang paling tepat. Ini dibawa oleh hampir majoriti ulama. Bila sebut wa atainahu hukman, kami telah memberikan hikmah kepada Yusuf AS. Apa maksud hikmah di sini? Kita dah sebut macam-macam. Dan kalau kita perhatikan, akal yang matang ada juga pada Yusuf AS. Ada 4 perkara unsur tu, ada juga pada Yusuf AS. Mengekang hawa nafsu, ada pada Yusuf AS. Mengungkapkan kata yang tepat, ada pada Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf AS memahami Allah Subhanahu Wa Taala secara metafizika, ada pada Nabi Yusuf AS. Memahami tentang kebaikan, apabila bertemu antara maslahah mafsadah, macam mana kita nak imbang, kita tahu kebaikan, itu pun ada pada Yusuf AS. Tapi yang dimasukkan dalam ayat ni, apa yang dimasukkan wa atainahu hukman, wa atainahu hukman, kami memberikan hikmah kepada Yusuf AS. Hampir semua kitab tafsir mengatakan yang dimasukkan hukman di sini adalah kenabian.